إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له بارك الله فيك ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ni saya memilih tajuk benarkah dalam Islam ada tarikat? Benarkah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tarikat-tarikat yang banyak? Dan adakah kita perlu memilih untuk mengikut tarikat ini, tarikat itu? Dan sedia maklum bagi kita orang Islam di zaman kita ni, akhir zaman, tarikat yang disebarkan dan diamalkan bukan 1, 2, 3, tidak. Tarikat-tarikat yang telah direka oleh manusia kadang-kala menjangkaui ataupun melebihi, sungguh kalau saya tidak melampau, menjangkaui 50 jenis tarikat. Kita biasa dengar mengenai tarikat An-Naqshbandiyah, tarikat Naqshbandi Al-Aliyah yang diketuai oleh Nazim Haqqani. Ni baru satu cabang, dia banyak lagi. Dia ada tarikat Ahmadiyah, ada Naqshbandiyah, ada Al-Qadiriyah, ada At-Tariqah Al-Ja'fariyah. Banyak. Adakah dalam Islam memang kita akan ada perpecahan ini dan kita patut cari, ataupun benda ini bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya bertentangan dengan akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ikhwani, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya dalam Islam ada satu tariq. Mungkin saya terlebih dahulu nak terangkan apa itu tarikat. Tariqah yakni datang daripada perkataan at-tariq. At-tariq yakni jalan. Sabil, at-tariq, as-sabil, as-sirat, sama, yakni jalan. Tapi bila kita sebut tarikat, yakni tariqah, yakni cara awak ikut ataupun manhaj, corak ibadah yang tertentu yang awak ikut, mengikut guru, ketua yang ajar ataupun telah bentukkan grup ataupun kumpulan tarikat tertentu. Untuk pengetahuan semua, dalam Islam tidak ada tarikat-tarikat begitu. Dalam Islam ada satu tariq, satu je, yang kita sentiasa meminta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjuk as-sirat al-mustaqim. Kita baca Al-Fatihah setiap kali dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, meminta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya, ya Allah, tunjuklah kepada kami as-sirat. Ma makna as-sirat? At-tariq.
Kita nak yang mustaqim. Kita tak nak jalan yang bengkok ataupun belok. Minta tolong pegang satu ayat dalam Quran ni. Ayat ni akan menunjukkan akidah yang sebenar. Surah Al-An'am ayat 153. Allah kata apa? Wa anna hadha sirati mustaqima. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kata, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala kata, jalan aku satu yang lurus. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Yani ikutilah jalan itu. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ. Jangan ikut jalan-jalan lain selain jalan yang siratul mustaqim. Jangan ikut. Subhanallah. Maka jelas ke tidak bahawasanya ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, teguh betul. Teguh macam ceguh, Subhanallah. Mana mari kata itu. Pak Arab Syria boleh sebut kata itu, okey? Teguh. Allah Subhanahu wa taala teguh kita. Cegah kita daripada ikut jalan-jalan yang kecil, yang bengkok, yang akan menyebabkan kita seleweng dan tersungkur daripada jalan yang lurus. Wa anna hadha, ya Allah, ayat ni tuan, kalau awak boleh pegang, insya-Allah awak selamat. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Apa makna ittabi'u? Ikut jalan itu. Wala tattabi'us subul. Jangan tersilap, tergelecoh ikut jalan-jalan yang lain. Maka dalam Islam ada banyak tarikat ke? Satu tarikat, satu tariq, satu jalan, iaitu as-siratal mustaqim. Sebab itulah kita bila tengok ketua tarikat ni, ketua tarikat sufi, dia tak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak semayang. Untuk pengetahuan semua, dalam beberapa tarikat sufi yang dah memang jauh tersesat, macam tariqah Naqshbandiyah Al-Aliyah ni, dia memang jauh sesat. Sebab ketua dia tidak perlu salat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Apabila dia digugurkan fardu utama dalam Islam, iaitu as-salat, bila digugurkan fardu itu, dia tak baca dah Al-Fatihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia hidayah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk jalan lurus untuk dia? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan ikut jalan yang lain selain as-siratul mustaqim, fatafarraqa bikum an sabilih. Kesan besar yang akan terbina bila kesan yang akan mengikuti ataupun kesan yang berlaku, susulan kita ikut selain jalan Allah akan menyebabkan fatafarraqa bikum, kita akan sesat. Ikut selain jalan as-siratal mustaqim, confirm sesat. Dzalikum wassakum bih. Inilah pesanan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Baik, siapa yang akan tunjuk jalan lurus untuk kita? Siapa dia? Seorang. Tahu kenal siapa dia ni? Siapa dia? Sebut kuat. Nabi. Naam. Seorang yang tahu jalan lurus, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, antara tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mendapat satu ilham. Dia dapat satu tafsir yang sangat-sangat best. Allah Subhanahu wa taala sebut satu ayat, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah dia istinbat daripada ayat ni. Dia kata bila Allah Subhanahu wa taala kata di hari kiamat setiap kelompok dan grup akan dipanggil di pada mahsyar dengan ketua dia. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim.
Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ali ibn Madini, Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah ambil daripada ulama hadis, qal hum ahlul hadis. Kerana imam mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad. Alaina bil hadi nabawi. Kita tak boleh tuan buat kita tak boleh buat satu jalan khas seperti mana tarikat-tarikat ni buat dan membina satu aliran khas. Kemudian mereka akan ada peraturan-peraturan mereka sendiri. Akan ada zikir khas lain. Dan mereka akan ada pangkat dan jawatan, dia akan naik. Lama kelamat akan naik. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nak tunjuk bagaimana aliran-aliran ini akan pecah belah setiap kali. Saya tengok di Syria, setiap kali berlaku kematian di kalangan ketua tarikat tersebut, akan berlaku pergaduhan di kalangan pengikut ataupun timbalan syekh. Semua berebut nak ambil jawatan. Anak murid syekh ni, masing-masing dia nak ambil jawatan ketua tarikat. Maka tarikat ini akan pecah. Sebab tu kita tengok Naqshbandiyah ada 5 pecahan. Naqshbandiyah Al-Aliyah, Naqshbandiyah Ad-Dimashqiyah, Naqshbandiyah Al-Syekh Si Fulan. Kenapa akan berlaku perpecahan? Sebab mereka tidak ikut jalan yang satu. Subhanallah. Setiap amalan, setiap tarikat, setiap zikir yang akan direka oleh orang manusia mesti akan menunjuk subhanallah kesesatan dan tidak akan kekal. Allah Subhanahu wa taala sebut satu ayat. Ayat ni sangat best. Saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah, ayat ni best tuan. Tapi tak tahulah jemaah fokus dengan saya ke tak fokus. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok ayat ni. Kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya manusia dulu tidak pecah belah, satu umat. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atha Allahu an-nabiyyin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi dan rasul? Supaya membetulkan akidah manusia yang mereka kalau ditinggalkan tanpa nabi, mereka akan sesat. Ada nabi. Faba'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab khas untuk dia. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Nabi diberikan wahyu, kitab At-Taurat ataupun Injil, Quran, penutup segala kitab supaya mengadili. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penutup segala nabi. Tak ada lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada nabi. Tak ada orang maksum, tak ada dah. Itulah perbezaan kita dengan Syiah. Syiah dia percaya wahyu masih diturunkan sehingga 12 imam, maka mereka sesat. Mereka pecah belah kepada banyak aliran. Al-Baqiriyah, Al-Ja'fariyah, Al-Ismailiyah, Al-Mahdawiyah, Al-Ithna Ashriyah, Al-Sabaiyah. Banyak aliran, semua sesat belaka. Sebab mereka tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Mesti seleweng.
dan tidak ikut manhaj para sahabat dan salafus salih. Confirm sesat. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas baginda untuk mengadili manusia. Bila berlaku khilaf, siapa yang betulkan berbalahan ataupun kesalahan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengadili dengan sunnah Nabi, sebab dia pun dapat wahyu. ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. Tapi berlaku juga pecah belah. Hatta di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah belah. Biasa kita dengar hadis sahih rawahu al-Imam Tirmizi wal Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من حديث أبي هريرة افترقت اليهود إلى 71 فرقة. Orang Yahudi pecah belah 71 aliran. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. Ataupun satu riwayat, banyak riwayat, subhanallah, al-hadis يعني أصبح قويا بطرقه مجموع الطرق. Kristian pun pecah belah kepada 72 aliran dan kumpulan. وتفترق أمتي على 73 فرقة. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah kepada 73 aliran. Kulluha fi an-nar illa wahidah. Kebanyakan aliran-aliran di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah belah kepada 73 aliran dan fahaman dan tariqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulluha fi an-nar illa wahidah. Semua tarikat ni dalam api neraka kecuali satu. Maka sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa man hiya? Siapakah kumpulan yang selamat daripada dicampak dalam api neraka? Qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis Muawiyah, al-jamaah. Dalam hadis al-Imam Tirmizi, ma ana alaihi wa ashabi. Kumpulan yang selamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia, dan orang yang ikut Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang sangat jelas. Saya nak habiskan dengan satu hadis yang sangat penting. Saya takut jemaah boring. Jemaah boring ke? Oh ya, betul. Jangan. Hadis rawahu Darimi min hadis Amr bin Salamah. Dia seorang tabi'i. Dia kata, kunna nantadhiru as-salat 'inda baiti Abdullah bin Mas'ud. Amr bin Salamah dan para tabi'i tunggu salat subuh depan rumah Abdullah bin Mas'ud di Al-Kufah. Faja'a Abu Musa al-Ash'ari ala ujalah. Datang sahabat Rasulullah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dalam keadaan berlari. Faqal, hal kharaja Abu Abdurrahman? Abu Musa al-Ash'ari tanya Abu Abdurrahman, gelaran Abdullah bin Mas'ud, gelaran Abdullah bin Mas'ud, orang panggil dia Abu Abdurrahman. Jadi Abu Musa al-Ash'ari tanya, Abdullah Mas'ud dah keluar daripada rumah? Qulna la, nahnu nantadhiruhu. Kata para tabi'i, Amr bin Salamah, Syaqiq ibn Salamah, Al-Aswad, Yazid ibn Al-Aswad, Masruq ibn al-Ajda', ni para tabi'i yang banyak tuntut ilmu dengan Abdullah Mas'ud. Sebab itulah tuan-tuan, untuk pengetahuan semua, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia ada madrasah, dia ada mazhab. Mazhab Abdullah Mas'ud, orang kita tak tahu, ingat 4 mazhab je, tak? Dia ada mazhab. Yani pendapat Abdullah Mas'ud antara madrasah, sekolah, sekular, panggil, minta maaf, sekolah, orang putih panggil sekolah, school, minta maaf, barakallahu fikum, school, madrasah, satu school yang besar yang diajar dan dibentukkan oleh Abdullah Mas'ud, tapi madrasah sunnah juga. Abdullah Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum, dia ada anak murid ramai. Di antara mereka
Syaqiq ibn Salamah, Masruq ibn al-Ajda', Ubaidah Sulaimani, dan Amr ibn Salamah. Ni anak murid Abdullah ibn Mas'ud. Jadi para tabi'in kata Abdullah ibn Mas'ud tak keluar lagi daripada. Tiba-tiba keluar Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan nak cepat bagi tahu. Qala ya Aba Abdurrahman, wallahi laqad ra'aitu qabla qalil syai'an ankartuh walam ara illa khairan insyaallah. Dia kata, wahai Abdullah Mas'ud, dalam hadis ini tuan-tuan menunjukkan bahawasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu memerlukan ilmu Abdullah Mas'ud. Sebab Abdullah Mas'ud antara sahabat yang banyak ilmu. Jadi Abu Musa al-Ash'ari kata, wahai Abu Abdurrahman, aku telah melihat sesuatu dalam Masjid Al-Kufah, sesuatu yang aku tak setuju, aku ingkar, mungkar. Tapi harap-harap benda tu baik. Jadi Abu Musa rasa benda ni tak betul, tapi nak rujuk kepada orang yang lebih alim. Ya salam. Jelas kisah ni okey tak? Jelas. Kisah ni sedap, awak kena pegang. Sedap kisah ni. Dan kisah ni sahih dalam Sunan Ad-Darimi. Warawaha al-Imam Ibn Waddah. Warawaha al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi dalam Kitab al-I'tisam. Warawaha aidan al-Imam Ibn Abi Asim fi Kitab al-Sunnah, wal Imam Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal, anak Imam Ahmad, dalam Kitab al-Sunnah. Semua sanad sahih. Kena bangga tuan-tuan, kena bangga ahlul hadis, ahlus sunnah kena bangga. Jadi Abdullah bin Mas'ud tanya Abu Musa al-Ash'ari, apa yang kau melihat? Qal, laqad ra'aitu hilaqa majmu'atan min an-nas qad jalasu fi hilaq aw halaq ma'ahum hasa على رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 هللوا 100 فيهللون 100 سبحوا 100 فيسبحون 100. Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku tengok dalam Masjid Al-Kufah ada bulat. Orang ramai buat bulat, halaqah atau hilaq. Ala ra'si kulli halaqah, setiap halaqah ada ketua syekh. Setiap ketua ni pegang 100 batu. Dia ambil 100 batu, dia susun. Lalu ketua ni akan suruh pengikut dia kata, halilu 100, sebut la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam majlis ngatik yang kita tengok. Habis 100 kali tahlil, dia bagi tahlil. Akan buat 100 kali tasbih. Subhanallah, 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 100 kali. Sampai habis bilangan 100 batu. Habis 100 kali tasbih, takbir, kabbiru 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 100. Mungkin orang kita kata, kenapa Abu Musa al-Ash'ari kata benda ni mungkar? Benda baik. Apa yang salah? Di mana kesalahan? Tengok, sebab itulah tuan-tuan, di manakah kesalahan di situ? Tasbih, tahlil. Abdullah ibn Mas'ud kata ke Abu Musa al-Ash'ari, "Famadha qulta lahum?" Apa reaksi awak wahai Abu Musa? Abdullah bin Mas'ud tanya Abu Musa, "Famadha qulta lahum?" Apakah reaksi engkau kepada mereka? Qal, "Wallahi ma qultu lahum syai'an fi intidhari ra'yik." Kata Abu Musa, aku tak kata apa-apa. Aku nak tunggu keputusan engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi dan alim mengenai sunnah. Qala Abdullah bin Mas'ud, fahalla akhbartahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, fahalla akhbartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa ana dhaminun an la yadhhaba min hasanatihim syai'. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa tak suruh mereka muhasabah dengan kesalahan yang mereka lakukan, dan aku jaminkan
kalau mereka boleh kira dosa mereka lebih baik, dan insya-Allah pahala mereka tak hilang. Lebih baik mereka kira dosa mereka. Qal thumma intalaqa Abdullah Mas'ud wa intalaqna ma'ah. Kata Abdullah Mas'ud, kami berjalan. Abdullah Mas'ud jalan dulu, kami ikut. Abdullah Mas'ud lari. Tengok, Abdullah Mas'ud bergegas berjalan nak pergi jumpa halaqah-halaqah ni, bulatan-bulatan yang mereka buat majlis zikir di dalam masjid, majlis tahlil dan tasbih dan takbir. Bila sampai, falamma yani wasala ilaihim, bila sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pergi ke satu halaqah. Dia tanya ketua halaqah. Dia nampak dah seperti mana Abu Musa al-Asy'ari cerita sebiji. Dia datang ke halaqah ni. Qal madza ta'malun? Ya ibadallah, ma hadha alladhi ta'malun? Abdullah Mas'ud tanya, kamu buat apa ni? Abdullah Mas'ud melihat orang-orang ini dengan ketua pegang 100 batu tasbih, dan dia suruh, sebelum tak subuh lagi, mereka buat satu kononnya nak isi waktu sebelum subuh, nak isi satu benda yang baik. Tengok tuan, bukan semua benda baik boleh jadi agama. Ingat, bukan semua perkara yang baik boleh jadi agama. Bukan. Jadi Abdullah Mas'ud kata, waihakum madza ta'malun? Bergerak korang ni, apa yang kamu lakukan? Qalu ya Aba Abdurrahman. Mereka kenal Abdullah Mas'ud, Aba Abdurrahman. Qalu ya Aba Abdurrahman, wallahi ma aradna ila al-khair. Kami nak buat benda kebaikan. In hiya illa hasa. Cuma kami pergi kutip batu bata. Wa nusabbihu Allah 100 wa nuhallilu 100 wa nukabbiru 100. Kami cuma ambil batu-batu ini untuk bilang, buat bilangnya 100 kali la ilaha illallah, 100 kali subhanallah, 100 kali Allahu akbar. Dengar tuan, kata Abdullah Mas'ud, dengar, ini paling dahsyat, paling pedas, dan disitulah kita akan faham bagaimana kesesatan akan berlaku. Kata Abdullah Mas'ud, waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Kata ni macam mana syekhuna? Bagaimana saya nak terjemah? Waihakum. Boleh kata celaka? Celakalah. Berat kata ni. Ustaz, orang yang buat zikir, Abdullah Mas'ud kata celaka. Sebab itulah tuan kata, bahaya permulaan satu amalan bila awak menjadi ketua dalam satu perkara tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditentang oleh sahabat. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum. Celakalah keadaan kamu wahai umat Muhammad, bagaimana cepat kamu binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum ma zalu mutawafirina bainakum. Kata Abdullah Mas'ud, inilah sahabat Nabi kamu masih ramai. Naam. Abdullah Mas'ud ada, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay ibn Ka'ab, Imran ibn Husain, Ali ibn Talib. Ramai lagi sahabat. Umar, wallahu a'lam, berlaku ni di zaman Umar. Sebab Abdullah Mas'ud radhiyallahu an menjadi ketua ataupun governor Kufah di zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar, kemudian Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia kata, ma asra'a halakatakum, haula'i sahabatu nabiyyikum ma zalu mutawafirin. Kenapa kamu cepat rosak ni? Kenapa kamu cepat reka satu amalan? Sahabat Nabi kamu masih ramai. Gilah, tanya dulu, rujuk, refer. وهذه ملابس نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر. Pakaian baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tidak pudar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru wafat. Baju baginda belum sempat pudar ataupun apa nak kata, hadhihi malabisuhu
wa thiyabu Rasulillah lam tablah. Yani baju Rasulullah tak hancur lagi. Yani Rasulullah masih baru wafat. Kamu sempat buat satu amalan pelik. Ya Allah. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar. Mangkuk-mangkuk makanan Rasulullah SAW tak pecah lagi. Maksudnya baru lagi Rasulullah meninggal. Baru. Mungkin yani Abu Bakar Siddiq memerintah 2 tahun setengah. Umar 11 tahun. Maksudnya Rasulullah baru meninggal 7-8 tahun. Dah ada satu amalan tarikat yang direka oleh puak-puak ni. Allahu Akbar. Apatah lagi kita nak kata di zaman kita? Tarikat gini, tarikat gini. Saya pernah tengok satu tarikat nama dia Al-Ahmadiyah. Wallahi tuan, dia ada zikir 1100. Rasulullah SAW tak pernah buat, dia boleh buat. Hebat lagi dia daripada Rasulullah SAW. Astaghfirullah. Sampai dia boleh reka 1100. Sedangkan Rasulullah SAW istighfar 100 kali sehari. Kemudian sambung tak habis lagi. Sikit lagi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wallahi walladhi nafsi biyadihi, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu babi dhalalah. Abdullah Mas'ud radhiyallahu an bagi dua pilihan, bukan pilihan. Kamu ni tak lari daripada dua benda. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Sama ada kamu ni atas agama lebih baik daripada Muhammad. Itulah yang kita kata bahaya bid'ah. Kita tanya orang yang reka satu amalan kononnya baik, adakah Rasulullah SAW tak cukup baik sehingga kamu reka amalan lagi hebat daripada Rasulullah? Adakah Rasulullah SAW tidak sampaikan risalah dan dakwah dengan sempurna sampai kamu boleh buat amalan lagi hebat daripada Rasulullah? Ya Rasulullah terlepas pandang? Jawapan dia bahaya. Sebab tu Abdullah Mas'ud kata kamu tak lari daripada dua aliran. Imma innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Sama ada kamu ni golongan yang dapat aliran lebih baik daripada aliran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun muftatihu babi dhalalah, ataupun kamu telah membuka pintu kesesatan yang luas. Jelas ke tak? Jelas ke tak? Sebab itulah tuan, bila kita nak buat sebarang amalan ni, cuba tanya diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum buat ke tak? Ke aku lagi hebat daripada Rasulullah? Bahaya. Apa jawapan mereka? Qalu ya Aba Abdurrahman, wallahi ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya nak buat baik. Kami benda baik. Allah, salah kau tahlil? Inilah kita selalu dengar, benda baik apa salahnya? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kata Abdullah Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa ramai orang nak buat kebaikan dalam agama tapi tak kena. Tak kena. Mu nak buat baik, tengok sunnah Nabi Muhammad as-sahih al-hadith. Cuba semak balik. Rasulullah buat ke tak? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddathana anna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yatajawazu taraqihim. Wa aymullah inni la ara anna aktharakum minhum. Ya Allah, ini paling bahaya. Rasulullah kata Abdullah Mas'ud, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kami mengenai satu aliran yang akan datang kemudian, baca Quran, pandai baca Quran, tapi Quran tidak meresap dan mereka tidak memahami Al-Quran, tidak melepasi halqum. Dan aku rasa kebanyakan di kalangan kamu adalah mereka-mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut. Kata Amr bin Salamah dalam hadis ini, kata Amr bin Salamah, fa wallahi laqad ra'ayna aktharahum yuta'ilunana yawman nahrawan. Kata Abdullah Mas'ud, demi Allah, kami telah melihat kebanyakan orang-orang, budak-budak yang ikut halaqah ni, halaqah 100, mereka lah, kebanyakan mereka ikut Khawarij yang melawan Ali radhiyallahu anhu.
di dalam peperangan An-Nahrawan. An-Nahrawan antara peristiwa peperangan yang paling dahsyat berlaku di antara Ali radhiyallahu an dan golongan Al-Khawarij yang melawan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah, nak pastikan jalan yang benar, alaikum bittiba'ir rasul. Sunnatul Nabi wa ashabih. Inilah manhaj yang sebenar. Ma alaihi rasul wa ashabihi Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairus sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min atba'in nabi. Selalu doa, wallahi ikhwani, doa. Dan kamu dalam nikmat yang paling besar bila kamu tidak terlibat dalam apa jua aliran yang sesat. Saya duduk di Syria. Saya tahu keluarga saya Naqshbandi. Tapi Naqshbandi yang di Damsyik, yang saya tengok atuk saya, pak saudara, mereka buat dalam keadaan mereka ada satu cara dipanggil hadrah. Hadrah ni yakni Nabi akan hadir dalam majlis mereka. Sebab itulah kita tengok aliran. Tapi saya senyap tengok mereka. Dan dalam syair-syair yang mereka selalu alungkan, ya nurin nabi hadhil jalsa hadarha nabiyan. Kesian dia orang. Dia orang percaya bahawasanya Nabi Muhammad SAW dibuat daripada cahaya. Yani separuh dewi, separuh manusia. Dan inilah satu fahaman yang seleweng. Rasulullah SAW Nabi yang mulia, tapi dia manusia. Dia bukan daripada cahaya. Tapi bila ketua tarikat dah cakap, mengikut tak boleh lawan. Sebab itulah kita tengok kebanyakan tarikat sufi tidak dibenarkan langsung. Tanya dalil, langsung tidak boleh bantah ataupun sanggah pendapat ketua dia. Tak boleh. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, mereka akan dipandukan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah tuan-tuan, kita Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa beratusan ayat yang suruh kita taat Allah dan Rasul. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaytum, dalam surah An-Nur, fa in tawallaytum fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila kamu mentaati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tugas dia menyampai. Kita tugas menyampai juga. Kita tak ada kuasa. Kita hanya sampaikan tazkirah. Kita tegur masyarakat insya-Allah dengan cara baik, dengan cara hikmah. Tapi nasihat saya, jangan langsung kalau tengok ahli tarikat, jangan kita cuba untuk masuk campur dan cuba untuk kita panggil, jangan kita cuba untuk berdalih dengan dia. Jangan. Hidayah ni milik Allah. Hidayah ni milik Allah. Kita tak boleh nak buat apa. Sebab bila saya duduk di Syria, ahli tarikat sufi ni paling best dia majlis zikir. Sebab tu bila masuk majlis zikir, mereka kadang-kadang boleh bengsan, dia kata sampai ke Allah. Dan kita tak boleh nak buat apa sebab majlis zikir ni sedap, qasidah sedap, dan mereka akan panggil ahli qasidah yang paling merdu suara dia. Awak kalau masuk pun boleh terpengaruh juga. Sebab ahli qasidah ni macam Syiah. Syiah dia sangat bergantung kepada penyanyi. Ya Ali, ya Ali. Oh, bapak dia boleh menangis. Sebab dia akan menyentuh perasaan. Mesti kata, tak akan dia salah. Benda sedap. Tapi ada satu tarikat dia panggil Al-Khudariyah. Yang ni paling sesat di Syria, di mana lelaki dan perempuan boleh campur sekali. Demi Allah tuan-tuan, ketua tarikat ini boleh raba tubuh wanita dan payudara wanita terang-terangan depan suami. Suami tak boleh bantah. Naam. Dan inilah yang akan disebarkan di Malaysia tak lama lagi melalui tarikat Naqshbandiyah Al-Aliyah. Awak tak boleh nak bantah bila tengok ketua tarikat boleh raba isteri awak.
Di manakah ada dalam Islam? ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.